Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Dawson. Untuk pastikan sahih, hari ini 25 Ogos 2021, anda akan bersama saya dalam tempoh 30 minit ini untuk kami kongsikan kepada anda perkembangan dalam dan juga luar negara. Seperti biasa, kita mulakan dulu perkembangan terkini, kes terkini jangkitan COVID-19 setakat jam 12.30 hari 25 Ogos 2021 mencatatkan kembali peningkatan 22,642. Inilah jumlah baru yang dilaporkan menjadikan jumlah kes keseluruhan iaitu 1,616,244 kes. Selangor kekal mencatatkan kes tertinggi, namun kalau kita lihat kepada infografik yang kami sediakan ini, yang disediakan oleh KKM, di mana banyak negeri mencatatkan peningkatan yang ketara, antaranya Sabah 3,224, di Perak 1,390, Kedah juga meningkat dengan mendadak kepada 2,279, di selatan tanah air Johor 1,832, di pantai timur Kelantan 1,424 dan Perlis juga mencatatkan bilangan 2 digit 44 dan juga wilayah Persekutuan Labuan hanya 4 kes baru dilaporkan. Baik, seterusnya kita ingin lihat kepada perkembangan terkini vaksin COVID-19, satu angka dan juga peratusan yang cukup membanggakan. Setakat semalam, sebanyak 58.0% individu ataupun populasi dewasa telah pun melengkapkan kedua-dua suntikan dos vaksin dan juga dos 1 menghampiri 80% hari setakat semalam, iaitu 79.6% bagi dos pertama. Ini peningkatan yang cukup baik untuk kita kongsikan kepada anda, dan setakat semalam juga 420,164 dos telah diberikan merangkumi dos kedua, iaitu melebihi daripada dos 1 sebanyak 265,160 dos, manakala dos 1 150,000 dan juga 4 dos. Dan juga banyak negeri yang sudah pun mencatatkan peningkatan yang begitu drastik sekali dalam pemberian vaksin, dan secara total ataupun kumulatifnya adalah sebanyak 32,212,527 dos. Baik, seterusnya kita ikuti apa yang dikongsikan oleh portal sebenarnya DMY berkenaan terdapat mesej tular yang menggunakan logo Jabatan Penerangan Malaysia telah disebarkan menerusi aplikasi WhatsApp dengan menyatakan bahawa pada Hari Kebangsaan 31 Ogos ini, untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-64, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bekerjasama dengan operator rangkaian akan memberikan kuota internet sebanyak 100 gig. Mesej yang ditularkan dalam aplikasi WhatsApp berkenaan adalah palsu dan tidak benar. Jabatan Penerangan Malaysia dalam pada itu tidak pernah mengeluarkan apa-apa perkongsian berkaitan perkara terbabit. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda tangkap layar yang mana dapat saksikan ketika ini berkenaan dengan berita palsu yang berlegar-legar di media sosial pada ketika ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Anda diminta untuk abaikan berita tidak benar berkenaan. Baik, semalam kita dikejutkan dengan dua penangkapan di mana ada dua individu yang melakukan eksperimen sosial di kedai makan bagi sama ada mereka ini boleh masuk ke kedai makan ataupun tidak, walaupun masih lagi tidak lengkap 2 dos vaksin ataupun belum mencapai tempoh lengkap itu sendiri. Dan apa yang kita boleh lihat di sini, apa yang dikongsikan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan, Polis Kelang Selatan telah menerima aduan berkaitan satu kenyataan tular di media sosial Facebook oleh pemilik akaun bernama Mujahidah Soleha yang muat naik kenyataan berkisarkan tentang eksperimen sosial beliau masuk ke beberapa kedai dan gambar makan di dalam kedai atau dining in bersama anak dan suami walaupun belum mendapat 2 dos suntikan vaksin. Jadi pihak polis telah pun mengambil keterangan dan sebagainya untuk siasatan yang lebih lanjut. Baik, sesetengah pihak pula menggunakan lesen perniagaan perkhidmatan wang MSB Bank Negara Malaysia yang palsu untuk menipu pengguna. Jangan terjebak dengan penipuan ini. Ini antara tangkap layar yang kami kongsikan, dan jika anda ragu-ragu, anda boleh menyemak semua syarikat MSB yang diluluskan melalui pautan bnm.gov.my existing regulators. Sekiranya anda tidak dapat mencari nama syarikat, anda mungkin sedang berurusan dengan pihak yang tidak berlesen. Anda juga boleh menghubungi BNM Telelink melalui pautan yang disediakan.
Baik, ini berkenaan dengan satu mesej tular berkaitan dengan MCMC. Sekat akses artikel portal berita luar negara adalah tidak benar. Seperti mana kita dapat saksikan ketika ini adalah kenyataan media yang dikeluarkan oleh MCMC berkenaan dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menafikan dakwaan berhubung satu mesej di aplikasi WhatsApp. Kononnya, akses kepada artikel-artikel terbitan portal berita luar negara seperti Nikkei Asia, Yahoo News, Reuters, Al Jazeera, The Guardian dan Washington Post telah disikat oleh pihak Suruhanjaya. Jadi MCMC mendapati ada pihak yang sengaja mengubah URL atau dengan sengaja mengubah atau memendekkan URL bagi membolehkan ataupun membuktikan bahawa akses ini disikat. Namun, apa yang penting, MCMC tidak menyekat kepada anda semua, kita semua untuk mengakses kepada portal berita luar negara yang kami nyatakan tadi. Baik, seterusnya pemberian datar harian sebanyak 1 gig secara percuma dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021 kepada pengguna perkhidmatan syarikat telekomunikasi. Ini dapat membantu rakyat untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, bekerja dari rumah BDR dan pembelian dalam talian. Baik, seterusnya berkenaan dengan vaksin penyakit lampi skin disease LSD yang mendapat kelulusan dari Jabatan Perkhidmatan Veterina di mana subsection 30-3 Akta Binatang lesen untuk memiliki kultur atau vaksin. Ia ini mana-mana orang yang mempunyai dalam memilihnya apa-apa kultur atau vaksin yang berlawanan dengan seksyen ini melakukan kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM20,000. Dan mana-mana orang yang menginokulasi mana-mana binatang atau burung yang berlawanan dengan seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda kawasan-kawasan yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Seperti mana anda dapat saksikan, inilah senarai-senarainya. Terdapat di Tawau, Sabah, 2 lokaliti bermula pada 26 Ogos 2021 iaitu esok dan akan tamat pada 8 September depan. Kota Belud, Sabah juga 2 lokaliti juga bermula esok. Manakala di Penampang juga Beth Beaufort dan juga Cameron Highland, kesemuanya akan bermula 26 Ogos iaitu esok sehingga 8 September 2021. Baik, pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Beri saya 1 minit boleh? Jom kita kenali 2 figura kemerdekaan yang sama-sama memperjuangkan kebebasan tanah air. Tun Viti Sambantan pernah terlibat dalam beberapa peristiwa penting seperti kemerdekaan tanah air dan penubuhan Malaysia. Kepimpinannya terserlah apabila dilantik menjadi Presiden pertama Kongres India Malaya MIC ketika berusia 36 tahun. Beliau banyak berjasa dalam memajukan masyarakat India. Seterusnya, Tun Tan Cheng Lock, seorang cendekiawan, ahli perniagaan, ahli politik serta sangat berjiwa patriotik. Beliau pejuang dan pembela nasib masyarakat Cina sekaligus berhabis-habisan menuntut kemerdekaan bersama Tunku Abdul Rahman dan Tun Viti Sambatan. Beliau meninggal dunia pada 13 Disember 1960 ketika berusia 77 tahun. Terima kasih buat figura-figura kemerdekaan. Hayati patriotisme, #Demi Negara. Jumpa lagi. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
Krisis pandemik telah memberikan kesan yang sangat serius dan menyeluruh kepada ekonomi dunia. Kerajaan ini akan menumpukan usaha ke arah mencapai dua objektif utama. Objektif pertama, mengembalikan kesejahteraan rakyat seiring dengan usaha meningkatkan kuasa beli pengguna. Manakala objektif kedua, mengangkat semula sektor swasta sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah membayar faedah berjumlah 11 juta ringgit kepada pencarum dan waris yang meninggal dunia disebabkan COVID-19. Pembayaran berkenaan melibatkan lebih 11,000 pencarum. Menurut Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad, dengan adanya pelbagai skim bantuan dan skuad Keso prihatin, pihaknya akan mengambil tindakan segera dengan menyemak rekod pencarum. Antara skim yang layak diterima mereka seperti pencen bulanan atau faedah pencen penakat di bawah skim keilatan dan faedah orang tanggungan FOT di bawah skim bencana pekerjaan. Keseluruhan kes COVID yang telah diterima ini, yang telah diproses dan dibayar, so akan membawa kepada bayaran sekitar 110 juta yang akan we have to allocate lah. Maknanya Perkeso kena sediakan faedah ini untuk bantuan seterusnya sehingga waris ataupun anak ini mencapai umur 21 ataupun waris sama ada isteri ataupun suami meninggal turun kepada anak, dan seterusnya kalau anak ini telah capai 21 ataupun anak ini telah habis belajar di peringkat tertiary. Jadi inilah lebih kurang bayaran yang akan kita honor untuk penerima-penerima faedah. Komitmen kerajaan mendengar dan memberi tumpuan kepada suara anak muda seperti dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menunjukkan satu penanda aras baharu kerajaan. Presiden Majlis Belia Malaysia MBM Julfitri Johar berkata ia merupakan satu langkah proaktif dalam mendekati golongan belia dan perlu dimanfaatkan dalam usaha memulihkan negara. Beliau juga berharap agar pelibatan anak muda lebih terbuka dalam Dewan Rakyat serta Dewan Negara. Mereka risau dari segi pekerjaan mereka, pembelajaran mereka, bahkan mereka terkesan dari segi kesihatan mental. Justru amat penting untuk kita dengar suara mereka, ambil pendapat mereka, kritikan mereka untuk mereka menyumbang balik kepada kerajaan untuk menyelesaikan masalah mereka yang mereka ini merupakan adalah aset negara dan masa depan kita. Dalam pembangunan belia, suara merupakan hak asasi anak muda yang harus didengar oleh pihak kerajaan, yang mana yang baik kerajaan boleh terima dan boleh adunkan supaya suara mereka ini diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Jadi saya syorkan supaya pihak kerajaan melantik lebih ramai lagi perwakilan anak muda yang kompeten untuk berada dalam Dewan Negara, diberikan ruang untuk bertanding dalam pilihan raya untuk mengisi Dewan Rakyat, dan mereka juga pihak menteri juga melantik pegawai-pegawai muda yang faham tentang isu belia dan rakyat untuk membantu menteri dan mendengar suara belia dan rakyat secara langsung untuk disampaikan kepada menteri, dan juga setiap kementerian mempunyai platform-platform pembuatan dasar dan polisi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhasrat melihat lagu Negaraku berkumandang dan jalur gemilang berkibar sebanyak mungkin pada Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Beliau turut percaya dengan semangat tinggi serta persiapan rapi yang dijalankan selama ini, sudah pastinya barisan atlet luar biasa ini boleh melakar kecemerlangan pada tamasya sukan berprestij itu. Dalam majlis pengukuhan semangat atlet Paralimpik Malaysia yang diadakan secara mayar, Perdana Menteri berkata barisan atlet Paralimpik yang berjuang di Tokyo merupakan kebanggaan negara dan berharap mereka dapat menjulang nama Malaysia di pentas sukan para terbesar dunia tersebut. Harapan negara adalah kepada you all semua, kepada atlet Paralimpik, dan saya yakin dengan semangat yang tinggi daripada semua, dengan latihan yang telah diberikan selama ini, tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh berjaya. Ya, tidak ada bezanya antara peserta negara lain dengan peserta ataupun atlet daripada Malaysia ini. Jadi saya penuh yakin yang you all semua boleh memastikan bendera Malaysia bukan saja berkibar,
tetapi lagu Negaraku akan dimainkan di Tokyo nanti. Baik, Kerajaan Negeri Pahang menerima peruntukan berjumlah 10.2 juta daripada Kerajaan Persekutuan untuk perolehan peralatan perubatan bagi menangani kes kritikal COVID-19 di 3 hospital di negeri itu. Menurut Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman, peruntukan khusus merawat pesakit bergejala serius di bawah kategori 4 dan 5 di unit rawatan rapi ICU. Jelasnya, 4.8 juta ringgit diperuntukkan kepada Hospital Tengku Ampuan Afzan di Kuantan, 3.8 juta kepada Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh dan 1.6 juta kepada Hospital Kuala Lipis. Sementara itu, beliau maklumkan kapasiti hospital di Pahang bagi merawat pesakit COVID-19 adalah mencukupi selain terdapat 2 hospital swasta yang memperuntukkan 80 katil untuk pesakit wabak berkenaan. Bagi kes-kes yang membabitkan kematian masa-masa COVID boleh membuat tuntutan melalui NADMA, dan Alhamdulillah Kerajaan Negeri Pahang bawah pimpinan Yang Amat Menteri Besar juga prihatin dan bantuan turut kita salurkan untuk masa-masa berkaitan melalui PKOB dan Pejabat Agama Islam. Sejumlah 1,517 pelajar di seluruh negara disahkan menjadi anak yatim atau yatim piatu akibat kematian salah seorang ibu bapa atau kedua-duanya sekali akibat virus COVID-19. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, jumlah tersebut dianggap amat mendukacitakan dan perlu diambil langkah pembelaan sewajarnya. KPM melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD serta pihak pengurusan sekolah sentiasa peka terhadap nasib pelajar yang kehilangan ibu bapa itu. KPM menubuhkan pasukan khas iaitu Kebajikan Murid Guru di peringkat kementerian bagi memastikan tindakan dan bantuan segera disalurkan kepada golongan terbabit. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno memohon supaya Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan peruntukan tambahan khususnya untuk golongan petani di kawasan terlibat yang terjejas akibat bencana berkenaan. Menurut Muhammad Sanusi, ia penting memandangkan daerah Yan merupakan kawasan pengeluaran padi yang tinggi dalam kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADAK. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan peruntukan 75 juta bagi menambah baik pulih infrastruktur di kawasan terjejas banjir. Muhammad Sanusi dalam kenyataan turut mengucapkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan kelulusan peruntukan berkenaan. Baik, seterusnya dalam segmen laporan khas minggu ini, kalau kita lihat semenjak melanda pandemik dalam negara, terdapat pelbagai berita palsu yang kita terima dan kami dipastikan sahih telah bertungkus lumus untuk memastikan bahawa anda tidak menerima berita tidak benar berkenaan. Namun evolusi berita tidak benar tetap berlaku dan Nadine Nordin ada laporan lengkap berkenaan dengan tajuk minggu ini. Teruskan Nadine Nordin. Semakin mudah maklumat diperolehi, semakin cepat penularan berita palsu. Dalam kekalutan memerangi pandemik COVID-19, kita juga berdepan dengan evolusi berita palsu COVID-19. Ayuh kita bongkar aktiviti tidak bermoral ini dalam laporan khas. Pastikan sahih. Memerangi penularan berita palsu dilihat sama penting dalam memerangi pandemik COVID-19. Ia secara tidak langsung dapat mengelakkan orang ramai daripada menjadi panik dengan maklumat yang tidak tepat. Dalam era revolusi industri 4.0, penyebaran berita palsu dilihat telah berevolusi selari dengan kemajuan teknologi dengan adanya pelbagai platform media massa. Pada Jun 2021, pihak Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuka sebanyak 21 kertas siasatan berhubung penghasilan dan penularan berita tidak benar berkaitan COVID-19. Di manakah silapnya? Apakah punca kepada berlakunya penyebaran berita palsu ini?
Sebab psikologi manusia, dia nak menjadi orang yang pertama, dia nak berkongsi dengan orang. Jadi inilah perkara yang perlu kita hati-hati. Bila kita cakap tentang berita palsu, bukan hanya perkara yang menggembirakan, tetapi kebanyakannya perkara-perkara yang menimbulkan ketakutan masyarakat. Contoh macam kes sekarang kita dalam isu COVID kan, tentang isu vaksin, banyak sangat penyebaran tentang berita ataupun maklumat yang tidak benar disebarkan kepada masyarakat yang sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan dan kekalutan di kalangan masyarakat. Berita palsu ni seperti yang kita kata, dia di luar kawalan, tetapi apa yang kita boleh lakukan ialah mengawal penyebaran berita palsu itu, counter back lah kita katakan, counter back dengan maklumat-maklumat yang tepat dan disebar. Berita palsu ni tak patut ada pun, sebab contohlah ada berita palsu pasal vaksin. Contoh vaksin untuk breastfeeding mothers orang yang mengandung ke tak boleh ambil tu, benda tu menyukarkan orang yang bagi vaksin, yang handling vaksin. Lagi satu, orang tu sendiri dia menakutkan orang awam tu, macam dia orang tak nak ambil vaksin lah, tu lah, ni lah, sebab benda tu yang menakutkan dia orang. Memang jangan buat sekali untuk berita palsu ni, please avoid it. Dan saya rasa benda ni tak patutlah kan, bila kita sebarkan berita yang kita sendiri tidak pasti, yang kita tidak tahu kesahihan dia, jadi akan buatkan orang rasa lagi gelabah, rasa macam orang pun tak tahu mana pasal tu betul ke tidak kan. Jadi sebab itulah kita perlu ikut sarana yang kerajaan dah kata tak pasti, jangan kongsi. Kerjasama antara sektor kerajaan dan swasta bersama agensi media dilihat amat penting dalam menyalurkan berita yang sahih. Puan Ani, Ahmad, dan juga Cik Wawa. Sejauh manakah impak kerjasama ini? Hubungan akrab antara berita atau agensi dengan kerajaan ataupun rakyat ini sangat penting. Ya, terutama kalau kita lihat sejarah ni, masa mencapai kemerdekaan baru kita membina negara, RTM melakukan satu tugas yang sangat-sangat penting, memberikan maklumat yang jitu, yang baik, yang cepat kepada rakyat. Hari ini juga saya rasa RTM memainkan peranan yang sama. Walaupun kita banyak sosial media, banyak sangat channel-channel persendirian, tetapi pada masa yang sama kita wujudkan banyak juga berita palsu. Jadi kalau boleh kita teruskan memberikan hubungan yang akrab antara agensi berita ni dan kerajaan bersama dengan rakyat. Parahnya penyebaran berita palsu seumpama api memakan sekam. Contohnya, penyebaran berita palsu mengenai COVID-19 varian Delta yang berlaku di Kemaman, Terengganu. Buat individu yang menyebarkan berita. Mari kita dapatkan. Saya nak mintalah kepada mereka-mereka yang suka menulis, yang suka hantar WhatsApp itu, berwaspadalah. Jangan buatlah cerita-cerita ataupun melemparkan fitnah, kerana dia akan menakutkan. Jadi orang akan panik. Jadi sebaiknya baik dia tulis, dia beri nasihat, duduk di rumah, pakai mask ataupun jarakkan dan seumpamanya. Untuk makluman anda, siasatan berhubung penghasilan dan penularan berita tidak benar berkaitan COVID-19 akan disiasat di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Kurungan Nombor 2 2021. Ordinan ini memberi kuasa kepada PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menahan tanpa waran mana-mana individu atau pertubuhan perbadanan yang cuba menyiar serta menyebarkan secara keseluruhan atau sebahagian berita tidak benar, khususnya di media sosial. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara selama tempoh 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagaimana untuk mendapatkan maklumat yang benar, tepat dan sahih? Sudah semestinya melalui saluran rasmi kerajaan RTM. Apa yang kita harapkan ialah sebut tadilah rakyat supaya mendengar ataupun menggunakan saluran-saluran paling baiknya saluran-saluran milik kerajaan lah, seperti RTM sendiri, radio RTM sama ada peringkat nasional ataupun radio peringkat negeri lah, platform ataupun saluran maklumat kerajaan yang kita boleh percayai. Evolusi berita palsu mengenai COVID-19 dapat dihentikan sekiranya kita melakukan revolusi pada pemikiran kita agar kita menjadi pengguna media sosial yang bijak dalam menentukan sama ada berita itu benar ataupun tidak. Ingat selalu pesan kami, amalkan BSS, iaitu baca, semak dan sebar. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
Baik, terima kasih Nadia Nordin atas laporan khas yang cukup menarik sebentar tadi. Baik, pastikan saya Berhad sekali lagi kembali selepas ini. Kerajaan ini akan meneruskan usaha yang dilakukan sebelumnya agar segera kita beralih ke fasa pemulihan melalui sasaran immunity kelompok. Demi mencapai sasaran tersebut lebih awal, kerajaan ini akan memastikan inisiatif dan strategi dalam meningkatkan liputan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK yang sedang berlangsung semakin diperhebat. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen Hebahan. Malam ini bicara naratif akan membincangkan berkenaan dengan topik menarik Malaysia Prihatin Refleksi Patriotisme bersama dengan Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM dan juga merangkap pengurusi Jawatankuasa Kerja sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021 pada malam ini jam 9 malam di saluran berita RTM dan juga di TV1. Baik, Hebahan tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari ini. Teruskan berada dalam keadaan selamat, lindung diri, lindung semua. Terima kasih kerana menonton. Saya Habib Lawson. Assalamualaikum dan jumpa lagi.